Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sekali lagi pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kesekian kalinya kita dapat sama-sama solat secara berjamaah, dapat kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul setiap hari 5 waktu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita di kalangan orang yang diberikan petunjuk olehnya insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, malam ni kita akan masuk kepada ayat yang baru, iaitu ayat 274, yang mana pada minggu lepas kita telah pun selesai ayat 273. Namun ayat 274 ini dia seolah-olah menjelaskan penghujung ayat 273. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada penghujung ayat 273, Allah kata, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa sahaja yang kamu nafkahkan, kamu keluarkan, infakkan yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengannya. Dan kita sebutkan bahawa bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Allah Maha mengetahui akan apa yang baik yang kita infakkan itu, maka dia tidak selesai ataupun dia tidak habis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia tahu, ataupun kita kata apakah sebalik daripada pengetahuan Allah itu, apakah kesan, apakah yang berlaku apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui? Adakah macam kita saja tahu? Tahu tak? Malam ni malam Selasa, tahu. Macam tu saja habis. Tak. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada kesan daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia bagi tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu, kata Allah mengetahui. Maksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ataupun kesan di sebaliknya, kita sebutkan bahawa yang pertama nak kita faham, tidak ada sesuatu pun, sama ada yang baik ataupun yang buruk, tidak ada sesuatu pun yang baik ataupun yang buruk tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Maksudnya semua Allah tahu. Yang buruk ke yang baik Allah tahu. Tapi fokus dalam ayat ni ialah infak yang baik. Allah Ta'ala tahu. Baik. Kena abang satu.
Yang kedua, bila Allah tahu, maka yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk pada hari kiamat nanti. Itu kita kata beza antara pengetahuan kita sebut kita tahu, dengan Allah sebut Allah tahu. Itu beza dia. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada ayat yang kita akan bincangkan pada malam ni insya-Allah, Allah sebut seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan lagi. Ayat ni macam nak menjelaskan lagi yang kata Allah mengetahui itu macam mana. Allah mengetahui, kita faham dah. Imam Ibnu Katsir pun dah sebut dah, yang dikatakan Allah mengetahui itu maknanya Allah Taala mengetahui apa yang kita belanjakan, dan Allah akan membalas dengan balasan yang baik pada akhirat nanti, dan balasan tu pula lebih baik daripada apa yang kita belanjakan. Itu faham ujung ayat 273. Ayat 274 di awalnya Allah Taala sebut alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ni kalau kita buat ayat dalam bahasa Melayu pun, orang tak mula dengan yang. Melainkan balik rumah lagi lapak nasi, dia akan mula dengan yang lah. Yang nasi siap lagi. Itu yang lain. Itu yang kata nama ataupun yang panggilan. Tapi yang membawa maksud kata hubung ni, kan? Orang tak menjadikan dia sebagai kata untuk nak mula ayat. Tetapi orang akan letak satu perkataan atau dua perkataan sebelum dia, baru letak yang. Sepinggan nasi yang diletakkan di atas meja. Macam tu. Orang tak sebut yang diletakkan atas meja. Letak apa yang letak atas meja? Dia tak ada. Yang ni adalah ayat atau perkataan yang digunakan dalam bab untuk menjelaskan sesuatu. Harimau yang besar itu. Kita tak boleh kata yang besar itu. Yang mana yang besar? Banyak benda yang besar. Ini kita sebut untuk menjelaskan. Ayat yang digunakan dengan yang ni, dia menjelaskan suatu perkara. Baik. Tapi Allah Ta'ala mulakan yang. Bahasa Melayu kata yang. Tapi dia sebut sebagai orang-orang yang. Ini nak terjemah bagi lengkap ayat dia. Diletakkan takdir satu perkataan, iaitu orang-orang. Orang-orang yang. Baik. Tapi sebenarnya dia bukan permulaan ayat. Sebab itu Allah Ta'ala berani letak. Allah Ta'ala letakkan satu perkataan yang sangat sesuai. Yang kata, silap pun Allah Ta'ala letak. Orang tak pernah mula dengan ayat yang, tiba-tiba Allah Ta'ala guna yang. Maknanya salahlah ayat Allah Ta'ala buat ayat. No. Allah meletakkan setiap perkataan dalam Quran dengan kaedah perkataan yang betul, tempat yang betul, masa yang betul. Right word, right place, right time. Semua right belakang. Semua tepat belakang. Jadi kitalah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenung dan memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat salah satunya difahami, Allah Taala sebut yang, itu maknanya ada, dia bukan mula, dia adalah sambungan daripada ataupun penjelasan daripada ayat yang sebelum ini. Allah kembangkan ayat itu. Allah Ta'ala kata, orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terang, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak mereka berasa takut, dan tidak pula mereka merasa sedih, duka cita.
Apa maksud ayat di sini ataupun apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kembangkan untuk kita mengetahui atau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang infak ini. Bila Allah sebut mengetahui, dan dalam ayat seterusnya disebut tentang siang malam. Itu adalah simbol, perlambangan bahawa ilmu Allah dia bukan macam kita. Nak abang kata ilmu Allah mengetahui bukan macam kita. Hanya mengetahui yang nampak siang. Waktu siang nampak kan? Nampak. Itu je tahu. Malam nampak tak? Tak nampak. Malam tak nampak. Jadi Allah Ta'ala sebut orang yang infakkan harta pada waktu siang atau waktu malam. Kedua-dua waktu ini bagi pengetahuan manusia terhad pada siang, malam mungkin tak dapat tahu. Tak dapat tahu. Sebab tu orang nak buat kerja, dia buat orang nak buat jahat, dia buat malam-malam. Kan, dia buat malam-malam. Orang nak masuk rumah orang, kawak, kita panggil kawak kan. Tak. Kalau siang-siang orang tak panggil kawak. Tapi siang-siang pun dia panggil kawak, kalau dia masuk memang orang tak ada. Kawak juga tu. Dia kawak ni tak boleh jumpa dengan orang. Dia panggil kawak. Ada yang hebat lagi, dia berani berjumpa dengan orang. Itu berani semua. Kan? Siap ketua pintu ni. Abang, ada orang rumah ada. Kami datang nak merompak. Abang, kami datang nak merompak. Apa yang boleh kami ambil lah. Itu dia main istilah wang atau nyawa. Jadi orang pilih waktu malam, gelap, supaya tidak nampak perbuatan mereka itu, tak nampak jahat itu. Sebab tu mereka memilih waktu malam. Baik. Tapi yang tak nampak tu hanya daripada pengetahuan manusia, pengetahuan makhluk. Adapun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut yang baiknya menginfakkan harta pada waktu siang atau waktu malam. Maka kedua-duanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik penghujung ayat 273, kan, fa innallaha bihi alim. Allah mengetahui. Walaupun hang infak harta pada waktu siang tak ada. Infak pada waktu malam, fa innallaha bihi alim. Allah mengetahui akan keadaan itu. Keadaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada siang hari ataupun pada malam hari. Allah mulakan dengan malam kerana nak habaq kata siang tu biasa, semua orang tahu, semua orang nampak, makhluk pun nampak. Tapi tang malam tu payah sikit. Sebab tu Allah Ta'ala mula tang malam dulu. Allah Ta'ala ambil bahagian dia dulu, bahagian yang kita sebagai makhluk rasa hebat Allah di situ. Makhluk tak hebat. Kerana makhluk malam tak orang nak tahu sangat. Tapi Allah malam dia tahu. Dia buh malam dulu, baru siang. Baik. Sirra wa alaniyah, secara sulit, secara tersembunyi. Allah Ta'ala buh sembunyi dulu. Sebab Allah Ta'ala tak, yang ni pasal apa aku letak dulu? Pasal tang ni aku menguasai. Walaupun sembunyi, aku menguasai. Aku tahu, pengetahuan aku tahu, walaupun dia infak secara tersembunyi. Wa alaniyah, secara terang-terang, tak ada masalah. Aku buat belakang tak apa, sebab yang tu hampa pun boleh tahu. Hampa pun boleh tengok orang yang menginfakkan harta. Adapun orang yang tersembunyi, hampa tak nampak. Tapi aku tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan risau. Orang yang infak secara tersembunyi, orang yang infak secara terang-terang, orang yang infak secara pada waktu malam, pada waktu siang, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka Allah jamin, Allah jamin, falahum ajruhum, bagi mereka ganjaran di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tak perlu mereka risau dan tak perlu mereka berduka cita di akhirat nanti. Kata Imam Ibn Kathir dalam menjelaskan ayat ini, dia kata ini adalah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang menginfakkan harta, dia bukan semua orang boleh. Bukan semua orang boleh. Dalam kuliah hari Ahad lepas saya sebut. Ahad lepas bila? Kemarin. Pagi kemarin. Kuliah subuh kemarin. Jumpa satu ayat dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ni. Dia sebut ada orang dia ada masa untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila dia tak sibuk dengan nikmat. Nikmat tahu banyak kan. Dia akan ingat kepada Allah. Dan bila nikmat tu lagi banyak, dia semakin lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya bila ada nikmat sikit, ingat kepada Allah sikit. Sebab apa? Sebab nikmat yang dia terima membawa dia berfikir siapa yang bagi nikmat itu. Jadi oleh kerana nikmat yang dia dapat sikit, maka dia fikir tentang nikmat itu, dia fikir tentang orang siapa yang memberikan nikmat sikitlah. Tetapi sepatutnya bila dia dapat nikmat lagi banyak, lagu mana jadi dah? Sepatutnya dia ingat kepada Allah lagi banyak. Sebab nikmat dia dapat banyak. Jadi dia dapat perhati, dia dapat renung nikmat yang dia dapat banyak itu, membawa kepada dia ingat kepada Tuhan yang memberikan nikmat itu lagi banyak. Sebaliknya yang jadi terbalik kurang, kan? Dia jadi terbalik. Dapat nikmat sikit, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat nikmat lagi banyak, kita kena keluar zakat ni. Dia kata tolong kira Ustaz banyak mana? Kita pun kira. Zakat tuan ialah 1.8 juta. Dia kata tak banyak sangat. Tak banyak sangat lah 1.8 juta. Banyak tu. Diskaun. Nampak? Sepatutnya bila dapat nikmat lagi banyak, orang itu akan tenggelam dengan keasyikan, bukan keasyikan harta, tetapi keasyikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keasyikan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia adalah orang yang Allah Taala bagi peluang yang sangat luas untuk ingat kepada Tuhan punya nikmat. Dia dapat nikmat banyak, tentulah dia ingat lagi kepada Allah lagi banyak. Itu yang sepatutnya. Orang yang dapat nikmat sikit, dia ingat kepada Allah sikit, patutlah sebab dia dapat nikmat sikit. Dia syukur sikit. Pasal apa syukur sikit? Sebab dia dapat sikit. Orang yang dapat nikmat banyak, tentulah syukurnya lebih banyak. Jadi tentulah dia ingat kepada Allah lagi banyak. Tapi sebenarnya tak jadi lagu tu. Sebab itu Allah Ta'ala puji dalam ayat ini, Allah Ta'ala puji kepada orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harta dengan manusia ni tak ramai yang berhenti cari harta. Tak ramai. Carilah di mana-mana manusia, kiri kanan kita pun ada, kan? Yang terlindung daripada mata kita sekarang ni pun ada, yang kita nampak di hadapan kita hari ni pun ada, malam ini pun ada. Yang kalau kita tanya, duk kerja ni, maknanya nak cari harta lagi. Sama ada sikit atau banyak, itu terpulang masing-masing lah. Jawapan Jamal, wah, nak cari mana? Tengah juta cukup kan? Kawan ni tanya, Ustaz saya kalau ada dapat 3 juta lagi saya berhenti. Muhung. Cerita dia kalau kata sebut. Sebut. Agak-agak nak berapa lagi yang cukup. Tak ada. Dia takkan dapat satu angka yang tetap. Bahkan angka tu akan berubah 3-4 hari lagi dia berubah. Orang dia tanya, Ustaz, kalau Ustaz berapa kira? Saya ada fikir saya kalau selesai semua hutang-hutang tu, okeylah. Muhung. Muak main duit. Pergi selesai semua hutang. Selesai semua hutang maksudnya buat apa lagi? Buat hak baru dah. Dah selesai semua hutang, orang bagi dia. Apa duit Ustaz? Saya kalau selesai rumah saya lah kan.
yang bajet kecil ni. Kalau selesai rumah, selesai kereta semua, selesai hutang-hutang mengaji, jadi selesai hutang-hutang ni sikit, hutang-hutang ni sikit, okey lah. Tiba ada orang main bagi, nah Ustaz, ni satu jumlah duit, Ustaz selesai hutang-hutang Ustaz. Alhamdulillah selesai semua. Lepas tu, okey, boleh okey lah? Tak. Kita duk geram Ferrari lama dah kan. Tiba hutang Ferrari pula. Nah, takkan. Itu sifat manusia. Dia takkan berhenti dalam bab mencari harta. Tapi adakah salah mencari harta? Silakan. Tak ada salah cari. Cari harta. Yang Allah puji ialah orang yang bila dia dapat harta, dia sedar bahawa harta yang dia dapat itu bukan harta dia punya, pinjaman daripada Allah. Walaupun dia berusaha gigih, walau dia menumpahkan keringat dia dan perih jerih dia untuk nak dapatkan harta tu, tapi dia dapat itu, dia kena sedar bahawa itu adalah pinjaman daripada Allah. Dan dengan kesedaran bahawa harta itu adalah pinjaman daripada Allah, dia infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah puji orang ini. Kerana apa Allah puji? Satunya kerana hati kita bila dapat harta, dia genggam tak lepas. Dia genggam tak lepas. Saya buat misal mudah aja. Tuan-tuan kalau ada duit RM1, di kertas RM1 kan, genggam dalam tangan, rapat tak? Rapat. Pasal apa rapat? Pasal selai. Cuba duit RM1 tu kita ikat 100 helai. Boleh genggam rapat tak? Tak boleh genggam rapat. Tu dah abang kata, bukan kita semua punya. Bagi ke orang supaya kita boleh genggam rapat. Ya tak? Mudah je. Mudah faham. Kan? Ada 100 ikat 100 tu, genggam. Boleh genggam rapat tak? Kalau boleh genggam rapat, sah buka balik, hancur dia tu. Kan? Jadi abu. Tak boleh genggam rapat. Pasal apa tak boleh genggam rapat? Sebab itulah kemampuan kita untuk genggam harta yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita. Maknanya hak kita tak boleh genggam tu, faham, bukan hak kita. Kena bagi ke orang. Ni duk genggam, duk pulung, duk gigih genggam buat apa? Bukan hak kita. Jadi kita genggam setakat mana yang boleh kita genggam. Tu pun genggam di tangan. Kan? Kawan main botol belakang terlepas. Itulah harta yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Jadi pujian Allah bagi kepada orang yang bila dia dapat harta, walaupun dia berusaha sendiri, walaupun dia bersusah payah, tapi dia bagi harta tu kepada orang lain. Ini Allah Ta'ala puji kepada orang yang menginfakkan harta jalan Allah kerana mengharapkan keredaannya. Dan untuk infak harta ni dia tidak ada had. Tidak ada had. Walaupun orang kata ni zakat fitrah ni dia sebelum orang sembahyang raya, sebelum tu imam takbir raya. Itu zakat fitrah. Tapi kalau nak bagi, tak ada masalah, bagi. Kan? Lepas orang sembahyang raya boleh bagi. Kan? Buktinya lepas sembahyang raya, orang pergi raya rumah bagi duit. Duit raya. Maknanya boleh bagi saja bila masa boleh bagi. So tidak terikat. Nak infak jalan Allah Subhanahu wa taala ni tak terikat. Aku nak kena bagi malam. Biasanya kalau aku bagi siang takut riak. Silakan. Janji hamba bagi ya. Janji hamba bagi saja. Tak ada. Siang ke malam bukan persoalan dia. Persoalan dia hamba bagi. Yang kita duk haru ni yang tak mau bagi. Kut siang takut riak. Dia kata kena bagi siang Ustaz, kalau tidak orang tak nampak. Pula dah. Tu nak kata riak ke apa? Wallahu a'lam. Tapi biarlah kita memberikan sesuatu pada jalan Allah itu mengharapkan keredaan Allah siang atau malam, sama ada sesembunyi ataupun secara terang-terang, supaya dia kata nafkah, sehingga dia kata nafkah untuk ahli keluarga kita pun dia kata termasuk dalam perkara-perkara yang baik ini juga, iaitu termasuk dalam menginfakkan harta, ialah menginfakkan harta, memberikan nafkah kepada ahli keluarga kita.
ahli keluarga kita, nafkah. Nafkah ahli keluarga pun dikira sebagai menginfakkan harta. Pernah ada seorang sahabat bawa zakat nak bagi kepada Rasulullah. Dia nak menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kata kena bayar zakat, wajib bayar zakat. Dia pun bawa mai harta dia untuk bayar zakat. Rasulullah kata dah bawa dah harta nak bayar zakat, pilah cari orang-orang miskin untuk bayar zakat. Lalu jawab dia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di Madinah ni yang paling miskin sekali aku. Tak ada orang lebih miskin daripada aku." Maka Rasulullah kata apa? "Buat balik harta ni, makanlah untuk anak bini hang." Buat balik harta ni makan untuk anak bini hang. Habis tu zakat aku lagu mana? Dia lah tu. Dia lah tu. Maknanya dikira kerana dia orang yang memerlukan benda itu. Walaupun dia nak keluar zakat, tapi dia adalah orang yang memerlukan zakat itu, maka tertunailah zakat itu walaupun dia balik makan untuk ahli keluarga dia. Muslimin sekalian, telah sabit dia kata dalam sahih, dua sahih yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau datang menjenguk, ketika Nabi pergi jumpa dia sakit pada tahun pembukaan kota Mekah. Dan sabda Nabi kepada Sa'ad, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa zdatta biha darajatan wa rif'atan hatta ma taj'ala fi imra'atik." Maksudnya, sesungguhnya kamu tidak sekali-kali mengeluarkan satu nafkah dengan mengharapkan redha Allah, melainkan engkau makin bertambah darjat dan ketinggianmu kerananya, sehingga berupa makanan yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Maknanya, kalau hang buat keluar harta kerana mengharapkan keredaan Allah, kerana mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah lah kita kata, maka Allah akan balas dengan menambahkan darjat dan meninggikan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun engkau keluarkan itu untuk engkau suapkan di mulut isteri. Berapa kali dah kita suap mulut isteri? Tangan ada orang tu makan sendiri lah, nak suruh aku suap pula. Dalam hadis sebenarnya Nabi mengajar ciri-ciri romantis. Romantis kan romantik. Kalau romantis spring. Ciri-ciri romantik itu. Kadang kita tengok benda tu, Allah suap makan ya. Dia buat selalu. Dia buat selalu, tak buat syong kan orang zaman. Dia kena jarang-jarang sekali buat. 5 tahun sekali kan. Makan tangan selang tu. Kena buat kau tu. Kan? Kena buat juga. Biar buang terbiat pun tak apa Buat juga. Buat bagi ada belain. Buat bagi belain. Baru seronok. Nabi ajar, walaupun hadisnya Nabi nak sebut fokus kepada sedekah yang kita bagi mengharapkan keredaan Allah, maka dapat ketinggian darjat, dapat kita kata bertambah darjat dan ketinggian darjat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi selitkan di belakang, walaupun hang suap kat mulut isteri hang, itu juga dikira memberikan nafkah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusuli dengan satu hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi kata apa? "Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha ka'akanat lahu sadaqah." Nabi kata, akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayat oleh Ahmad. Dia hadis ni jangan baca macam tu Arab baca. Dia akhrajahu tu dikeluarkan. Dikeluarkan tu maknanya
di dalam ilmu hadis lah, dia panggil takhrij. Takhrij hadis ni maknanya kita cari di mana asal hadis ni, siapa yang riwayat hadis ni dan apa maqam hadis tu. Kalau tu Arab, satu cerita tu dia baca hadis tentang sifat orang Islam ini akhir zaman kan. Hatta law dakhalu fi jubbi dhab la dakhaltumu. Maksudnya jika mereka ni mengajak kamu masuk ke lubang biawak pun kamu akan masuk. Lalu dia kata akhrajahu Muslim. Hadis ni maknanya hadis tu dikeluarkan oleh Muslim. Tapi bila bahasa Arab dia baca telah dikeluarkan oleh Muslim. Lalu anak murid dia tanya, "Tuan, siapa yang Muslim tu wak keluar biawak ke wak keluar orang?" Sebab hadis tu katakan kalau masuk lubang biawak kamu akan ikut. Kemudian dia kata dikeluarkan oleh Muslim. Orang kata hadis tu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dia ada baca sambungan daripada cerita masuk lubang biawak. Muslim wak keluar biawak ke wak keluar yang orang ikut tu? Baik. Dia faham begitu. Kita pun kena faham istilah-istilah ilmu hadis ni. Dia sebut hadis ni dikeluarkan. Akhrajahu Ahmad. Apa makna akhrajahu Ahmad? Maknanya Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis ini, telah ambil, dia buat dalam kitab dia. Tapi hadis tu sebelum dia buat dalam kitab tu, dia ambil daripada mana? Daripada Imam Muslim. Imam Muslim riwayat daripada Imam mana-mana, Imam Bukhari ambil daripada mana-mana, kan? Dan maqam hadis tu apa dia? Kalau maqam hadis ni selalunya disebut oleh kalau letak dalam sahih ada dalam sahih Bukhari, maka tentulah besar kemungkinan hadis tu adalah hadis sahih. Kemudian rujuk pula Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata memang hadis ni adalah sahih. Sahlah sahih dia. Itu dia panggil ilmu takhrij. Takhrij ni kalau daripada kata kharaja, ilmu keluar. Keluar mana? Keluar bongkar, keluar dia punya salah silah, dia punya mai kat mana hadis tu, supaya tak menjadi fitnah di akhir zaman ini. Sebenarnya bukan zaman dulu yang patut keluar takhrij ini. Patutnya zaman lah yang perlu keluar takhrij. Sebab zaman lah ni mudah sangat orang sebut Nabi dulu pernah buat, kan? Nabi dulu pelarian. Oi, senang-senang hati dia kan? Aku suka hati mak tiri laki jiran pak belakang dia kan? Senang-senang lah sebut. Tak boleh sebut lagu tu, kan? Hadis pun kita tekankan. Dia ada sumber-sumber dia. Perkataan, pemilihan perkataan pun jaga. Bukan ikut suka hati, pilih perkataan ikut suka hati kita, tak boleh. Kena berhati-hati bila sebut tentang Nabi, sebut tentang para sahabat, tentang ahlul bait. Dia ada perkataan-perkataan yang kita boleh gunakan untuk orang lain, tapi tak boleh gunakan untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maknanya Imam Ahmad mungkin letak dalam kitabnya yang masyhur, kitab hadisnya yang masyhur dinamakan Musnad Imam Ahmad. Tuan nak tengok besar mana Musnad Imam Ahmad tu, nak beli mungkin tak mampu pun, nak pergi tengok di library lah. Tengok di library ataupun library sekolah-sekolah agama biasa ada lah. Library sekolah kebangsaan Bertam Perdana tak ada. Pasal bukan kata hak tu, bukan kata budak sekolah nak baca, budak sekolah menengah pun tak baca. Bukan kata budak sekolah menengah pun tak baca, pengetua sekolah menengah pun tak baca. Bukan kata pengetua sekolah menengah tak baca, cikgu-cikgu sekolah agama pun jarang buka baca. Lagi pengetua sekolah menengah agama pun jarang buka Musnad Ahmad ni. Bukan senang nak buka dah. Besar. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang muslim itu. Maknanya mana-mana orang Islam yang dia ni buat apa? Dia ni mengeluarkan satu nafkah untuk isterinya dengan mengharapkan keredaan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikira sebagai bersedekah, memberikan sedekah. Dan saya sebut lagi tu, kalau bab suami isteri ni, sedekah yang mulia, antara sedekah yang mulia ialah yang dikira sedekah
isteri bagi nafkah kepada suami bagi nafkah kat isteri. Baik, kalau suami dia susah. Suami susah, isteri senang. Isteri kaya. Isteri ni anak orang kaya. Ya. Suami ni nak bagi nafkah tak mampu. Nak bagi nafkah tak mampu. Isteri ambil harta dia sedekah kat suami, suami dengan sedekah yang dia terima daripada isteri itu, dia menyempurnakan tugasan ataupun tanggungjawab dia sebagai seorang suami bagi nafkah. Itu sedekah yang cukup mulia. Tapi jangan masa elok ambillah duit, kan? Cik bentar abang tak ada duit. Nah, cik ada duit bagi. Esok berkelahi, hutang hari tu, hutang. Masa bagi hari tu okey je, sedekah. Masa berkelahi hutang. Habis hilang pahala, rosak pahala habis. Jangan kita rosakkan. Tentang rosak pahala kita dah bincang dah itu, kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rosakkan sedekah kita dengan dua benda ni. Bagi cantiklah, kan? Cukup baiklah, cukup pahala cukup besar bila seorang isteri bantu suami dia untuk melaksanakan, untuk menyempurnakan tugas seorang suami. Tugas seorang suami nak bagi nafkah, tugas apa? Tugas suami. Tapi suami tak mampu, maka isteri sedekah kepada suami dia, dan dengan duit sedekah tu dia macam ujang lapuk orang. Nak minang tak ada duit, kan? Ambil batu pun, beli batu mahal pada dapat duit daripada manager Kemat Hassan, kan? Dah sekali nak beli rumah, tengok sudah rumah terbakar, sudah. Duit dalam simpanan tak banyak lah, nak buat nur-nur, nak buat adalah 12 hari suku. Nak nikah apa 12 hari suku, kan? Tiba-tiba Salomon kata duit di bank ada, ambil duit tu, tak apa, dia kata dengan duit tu juga pergi Minang balik. Tak masalah, boleh buat. Piramli ajak dah, kan? Cuma kita aja tengok Piramli gelak kau habis. Tu ya. Dia punya pengajaran itu banyak. Pengajaran itu banyak. Sampai kan ada orang, saya tak sampai tahap tu nak kata Piramli tu. Ada sampai orang kata Piramli ni tahap tu, orang kata. Saya tak sampai tahap, tapi sumbangan dia yang baik, kita sebut baik lah. Dia sebut baik. Maknanya rupanya boleh. Orang perempuan ada duit banyak, orang lelaki tak ada duit, tapi nak minang macam mana? Nak minang lah, pergi ambil bagi kat lelaki tu minang dia balik. Selesai masalah, boleh menikah. Tapi di situ dia ajak apa? Dia ajak kalau nak nikah jangan berhutang. Tengok anak tidur bergelempang, hutang tak habis dia bayar. Jangan. Seronok sehari menderita berpuluh-puluh tahun kerana hutang ceti. Tak salah, berhutang ni tak salah. Cuma bagi kena gaya. Sampai tak kena gaya, sampai nak beban teruk kita, baik tak payah. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian satu hadis lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ayat yang kita baca ini, ayat 274 ini, Nabi kata diturun berkenaan dengan orang yang memiliki kuda-kuda untuk perang. Ayat ini diturunkan antara yang disebutkan di sini oleh Imam Suyuti. Cuma hadis ni dia agak terputus sanad dia. Dia katakan hadis ni turun kepada orang-orang yang memiliki kuda-kuda perang, kuda-kuda untuk perang. Maka Ibnu Abbas dalam ayat ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa yang dikatakan ayat turun berkenaan dengan kuda perang ialah mereka
yang memelihara kuda untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ayat ni turun antara harta yang mahal lah, harta yang mahal yang dimiliki oleh para sahabat ketika itu ialah kuda perang lah. Kuda perang ni, kuda perang ni dia bukan macam kuda yang kita duk naik ronda ke taman tu. Dia bukan tu. Kuda perang ni dia punya dari segi nilai dia tu tinggi. Nilai tu tinggi. Maka memelihara kuda, dan kuda itu digunakan untuk perang dan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, itu juga dikira satu sumbangan, satu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala juga. Itu yang dimaksudkan ayat itu pada kuda, berkenaan dengan kuda perang tu. Tapi walaupun hadis ini disebutkan hadis itu terputus, hadis yang dipanggil dia punya rawi dia majhul. Majhul ni makna orang sebut nama rawi dia tapi rawi dia tu tak tahu siapa dia ni, orang tak kenal pun. Orang tak kenal pun, di kalangan ahli hadis tak kenal pun siapa perawi itu bila disebutkan namanya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, penghujung kepada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut falahum ajruhum 'inda rabbihim. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, yakni pada hari kiamat sebagai balasan atas nafkah yang mereka keluarkan di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapat ganjaran itu di akhirat nanti. Kemudian wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Imam Ibnu Katsir sebut, boleh tengok tafsir yang kita sebut sebelum ni. Dalam Quran memang Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut bila orang buat baik, Allah antara ganjaran yang diperolehi oleh orang-orang yang buat baik ini ialah wala khaufun 'alaihim. Mereka tak perlu bimbang, tak perlu takut. Ataupun dimaksudkan mereka ini akan dihilangkan rasa takut, bimbang di akhirat nanti. Nak bimbang apa? Buat baik. Orang yang buat jahat pun tak bimbang. Orang yang buat jahat pun tak takut. Kenapa kita orang yang buat baik takut? Seolah-olah begitu. Jadi Allah Ta'ala hilangkan orang yang, Allah hiburkan orang-orang yang buat baik bahawa tak perlu takut. Bila kita buat baik ni jangan takut. Walaupun hari ini orang kata dalam dunia hari ini jangan baik sangat. Kalau baik sangat orang pijak kepala. Kena jahat juga sikit. No, salah. Itu kita pakai sebagai falsafah yang perlu kita buat. Kenapa nak buat baik takut? Tak boleh Ustaz, kena tak boleh baik sangat. Baik sangat ni habis orang pijak kepala. Cakap pun tak boleh betul sangat mami. No, cakap kena kona sikit. Cakap betul orang buat pijak kepala kita. Tak betul. Saya suka apa yang disebut oleh Ketua Polis Johor. Orang Pedang. Datuk Ayub Khan. Datuk Ayub Khan. Bila orang tanya dia, satu soalan yang menarik ditanya kepada dia. Dia kata, Datuk, apa pandangan Datuk? Adakah boleh menjatuhkan imej PDRM bila ramai pegawai-pegawai ditangkap? Pegawai ditangkap kerana penyelewengan lah, rasuah dan sebagainya. Dia sebut ayat, dia jawab ayat tu, saya maknanya kalau orang Hindu kata ni bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng, makna bukan biasa-biasa. Dia ada ilmu dalam jawapan dia tu. Dia jawab apa? Dia kata kenapa nak malu? Sepatutnya orang yang nak buat tu rasa malu.
Kenapa saya bila pegawai-pegawai saya ditangkap, saya nak rasa malu? Patut pegawai-pegawai yang menerima rasuah, mereka fikir dulu, mereka patut rasa malu untuk terima rasuah. Mereka malu untuk menyeleweng. Patut mereka itu tu yang patut rasa malu. Kenapa saya patut rasa malu? Saya dengar jawapan, oh, kemai orang tua ni. Maknanya dari segi keilmuan dia, kemai, hebat. Nah, kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan ratusan, ribuan lagi Ayub Khan insya-Allah. Nah, yang boleh menjadikan kita alhamdulillah, aman di negara kita ni insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian. Jadi Allah sebut orang yang buat baik wala khaufun alaihim. Sepatutnya orang yang buat baik rasa tenteram, rasa tenang. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada orang yang buat baik. Tuan-tuan, bila kita infakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita ada rasa risau? Sepatutnya kita rasa lebih tenang bila kita infakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa aku infak harta, bimbang apa? Bimbang aku bila aku infak harta aku habis. Orang yang tak infak harta dia banyak duk kekal banyak sebab dia tak infak harta. Aku yang infak harta ni akan habis harta aku. Bimbang hartanya habis. Bimbang hartanya habis. Sebenarnya itulah yang dijanjikan oleh syaitan. Kita dah baca kan? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan memang dia bila kita nak infakkan harta, dia kata, hang ada duit 1000. Kalau hang infak 500, tinggalkan hang banyak mana? Korang kan? Orang yang kata, betul juga korang lah. Bagi 200 dah. Lagi 200 apa? Dia kata bagi 200, makna tinggalkan hang 800. Korang banyak tu. Dan dah RM5. Baru tak puasa sangat korang. Ditipu oleh syaitan. Kenapa kita bimbang harta kita habis? Sedangkan harta yang ada kat kita tu kita punya kan? Bukan kita punya. Saya tutup dengan satu kisah yang masyhur kepada yang berlaku kepada seorang, asalnya dia sultan. Kemudian dia memilih jalan sufi. Dalam dia ada yang menyebutkan dia last kali dia hidup sebagai ahli sufi menjadi waliullah yang terkenal, iaitu Ibrahim bin Adham. Ibrahim Adham ni sultan. Dia sultan. Tak ingat dia zaman mana dia sultan. Tapi dia ditanya oleh seorang. Ada seorang tu main tanya dia. Lepas dia dengar soalan tu, tidur malam tak lena. Esok tinggal istana, pergi terus. Tinggal istana, tinggal kerajaan, pergi terus. Pergi jadi ahli sufi, pergi duduk bertapa terus. Apa soalan dia? Soalan dia mudah ya. Dia kata, istana ni hang punya ke? Soalan dia tu. Ibrahim kata, istana ni aku punya. Tak. Dia kata sebelum hang siapa dia? Dia kata sebelum aku ayah aku. Sebelum hang ayah hang. Okey. Lepas tu ayah hang di mana? Ayah aku mati. Mati. Lepas ayah hang mati, hang ambil istana lagi. Hang dia tenang. Aku ambil lah. Lepas ayah aku mati aku ambil. Sebelum ayah hang siapa dia? Duduk istana ni. Sebenarnya sebelum ayah aku tak wal aku. Dia tanya soalan tu. Sebelum ayah tak wal apa semua. Okey. Soalan yang tersentuh dia, paling dia punya terasa. Hang istana ni hang akan duduk sini. Lepas ni siapa yang akan duduk pula? Lepas ni siapa yang akan duduk pula? Dia pun abang, kalau lepas ni anak aku lah akan jadi raja pula. Dia sebut lagu tu. Dia nak tahu kita soalan tu, dia sedang angkat bola tanggung, lepas tu tahan belakang. Takraw kan. Tanggung tu tahan belakang. Kalau kawan tu libas sedap lah. Bola cak gajah kan. Kena belakang, gajah mai. Dia jawab macam tu. Terus yang bertanya kata, kalau begitu, istana ni bukan hang punya. Hang waris daripada ayah hang. Lepas ni hang akan meninggal. Harta ni akan jadi pindah milih kepada anak hang. Dia dengar yang tu, dia tidur malam tak lena. Dia duk rasa kata istana ni megah, dia punya kerajaan, dia hebat apa semua. Dia tak sedar kata dia mewarisi daripada ayah dia. Dan lepas ni bila dia tak ada, dia tua apa semua, dia akan waris kepada anak dia. Maknanya bukan dia punya.
Dia fikir tu semalam tak lena. Duk esok dia pagi dia buang semua baju kerajaan dia pergi cari baju hak kotor, baju hak yang koyak rabak tu. Bertampung-tampung dia keluar daripada istana dia kan. Dia pergi ke tempat dia. Dia pergi bertapa jadi ahli sufi. Nah abang apa? Nah abang kata pinjaman. Hak dapat banyak pun pinjaman, hak dapat sikit pun pinjaman. Dan balik kepada cerita hak saya sebut tadi, kata Ibrahim Lahab sebelum tadi, iaitu sepatutnya orang yang dapat harta, dapat nikmat yang banyak, dapat harta yang banyak, diberikan banyak pinjaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, orang inilah sepatutnya yang lebih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding orang yang dapat sedikit pinjaman. Orang yang dapat sedikit pinjaman, bila dia ingat pada Allah sikit, tak salah, sebab dia dari segi dari segi fahamnya, dia dapat nikmat sikit, patutlah dia bersyukur pada Allah sikit. Hang yang dapat banyak nikmat tu, patut hang bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang jadi terbalik, orang yang dapat nikmat banyak semakin lupa kepada Allah. Orang yang dapat nikmat sikit, inilah orang yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita orang yang buat baik, kata Allah, wala khaufun alaihim. Orang yang menginfakkan harta, jangan bimbang, jangan takut. Kenapa kita nak takut sedangkan harta itu kita pinjam saja? Allah bagi pinjam saja. Bagilah, bukan kita semua, bukan hak kita. Bagi pinjam. Bagi pinjam. Allah Taala nak, Allah Taala ganti lain pada kita. Kalau tak ganti di dunia, percayalah ianya akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila di akhirat nanti. Wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka berduka cita. Nak berduka cita apa? Duka cita ni kalau benda tu kita punya. Ni duk teriak, pasal apa hang teriak ni? Jiran aku hilang kereta. Loh. Jiran dia hilang kereta, dia teriak. Mata bakal nak buta, kan? Teriak jiran hilang kereta. Woi, hang teriak pasal apa? Kawan tu hilang kereta dia. Dia tak pi hilang, balik claim insurans. Kan? Contohnya begitu. Dia hak hilang kereta pun dia rasa tak ada apa-apa. Kita jiran dia teriak macam orang nak mampus. Tak betul. Kan? Jadi kenapa kita nak sedih, nak berduka cita bila kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk infakkan harta di jalan Allah? Hak kita punya ke? Kurang daripada kita harta itu, tak perlu kita sedihkan kerana dia bukan hak kita. Allah bagi pinjam. Syukur sangat kepada Allah sebab Allah bagi kita pinjam harta dia banyak. Dan kemudian Allah Ta'ala bayar berlipat kali ganda kalau harta yang dia bagi pinjam kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu menjadi panduan kepada kita bersama, menjadi yang kata apa, nak tolak kita, bukan tolak begitu, tolak kita untuk ringan tangan infakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Biar dalam tabung, biar dalam apa-apa kita kata keperluan orang minta, apa sekolah, apa saja sekalipun, jangan bagi korang di sana nama kita. Boleh faham tak? Kau kompleks sangat. Maknanya kalau contohnya surau, orang nak buat surau, berapa nilai harga surau? Dia katalah nak buat surau harga 100,000. Dalam 100,000 tu jangan bagi tak ada nama kita. Lebih kurang macam itulah. Maknanya pastikan nama kita ada dalam 10,000 tu. RM5 ke 10 pastikan ada nama kita. Asalnya kalau semangat itu ada, saya kira tak jumpa sekolah atas nama tahfiz, sekolah agama yang tak siap. Tak ada yang tak siap. Dia cukup cantik lah dulu apa almarhum
Ustaz Fadil Nur apa semua, dia sebut mudah ya. Nak buat komplek pas Kedah tu, oh harga juta. Fasa pertama, fasa kedua jutaan. Bila orang tanya dia, duit ada tak? Duit kita ada. Oi, orang kata hebat ni, duit juta-juta ada. Ustaz Fatih kata apa? Ustaz Fatih kata apa? Duit kita ada. Kita berani buat projek juta-juta sebab duit kita ada. Bila orang tanya, duit tahu mana Ustaz? Dalam poket hampa. Dalam poket hampa. Dalam poket kita semua lah dia kata duit tu. Memang ada duit. Sebab tu saya kata tadi, setakat nak buat projek jutaan ringgit, tak ada masalah, pasti boleh siap. Kerana apa? Kerana duit tu ada dalam poket orang yang ada di keliling. InsyaAllah dia bagi dah duit tu, duit hak yang cukup. Sekarang ni orang tak terbayang, komplek yang bernilai jutaan ringgit boleh naik. Boleh naik, tersegar, indah, cantik. Itu maknanya memahami yang dikata konsep infak itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Memahami apa yang perlu kita faham, harta yang ada kat kita tu bukan kita punya. Kena faham yang tu. Nombor satu, kena faham yang tu. Harta yang ada kat kita bukan kita punya, pinjaman. Yang kedua, dah nama pinjaman, patuhlah arahan berkenaan dengan pinjaman. Bila orang minta, bagilah. Ni duk pegang. Siapa punya dia? Oh, bukan hang punya. Bagi. Bukan aku hang punya. Dia seronok ayat Tok Bilal apa? Tok Bilal pula. Bendahari sebuah masjid. Cerita seminggu. Cerita seminggu kami pergi buat mohon kat dia buat program. Kita nak buat program smart solat. Macam camp solat lah untuk anak-anak ni. Berhenti solat, Fatihah apa semua 2-3 hari, lebih kurang 3 hari 2 malam lah duduk di masjid tu. Dia cerita 1 minggu, cerita apa? Dia kata bulan ni keluar duit banyak orang dia. Dia bang tu, yang syok nak boleh guna bahasa tu. Bulan ni aku sign keluar duit banyak orang. Ribu-ribu keluar. Bila hati dia duduk sembang duit apa tau. Sembang Pimai, dia duduk sembang dia bendahari, dia sign duit keluar masjid tu ribu-ribu sebab program bulan ni. Tadinya duit pok dia lah. Dia sign duit masjid tu, dia merasa macam dia keluar duit banyak. Kan masjid ramai yang duk berlumba. Kami simpanan tunai kami ada 700,000. Dah Kuala Lumpur tu. Masjid kami kutipan Jumaat, setiap kali Jumaat 15,000. Setiap kali Jumaat 15,000. Tuan bayar 15,000, sebulan tu ada 60,000. Tak heran. Kawan abang kami yang kata kutipan 15,000. Dalam bank dah ada dah 700,000. Tu dia lawan sampai banyak. Tu bila nak sign ketak tangan. Ni nak keluar berapa ribu ni? 10,000 ah. Allahu Akbar. Buat duit dia. Dah duit tu untuk dihabiskan. Macamlah konsep zakat. Konsep zakat saya bagi faham pada kawan-kawan semua. Dia kata zakat tahun itu kutip, tahun itu mesti dihabiskan. Bukan duk simpan beli Mercedes bagi pengarah zakat pakai, bukan. Bukan lagu tu. Pengurus besar zakat, Mercedes driver apa semua. Tak duit zakat untuk dihabiskan pada tahun itu. Tuan-tuan, kalau kita faham konsep zakat yang sebenarnya, pengurusan zakat yang sebenarnya, orang takut. Pengurus besar zakat tu puasa nak pakai motor A5 pun puasa tak apa nak berani. Itu urus zakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab tu saya poli orang zakat Kedah. Kawan-kawan yang ada kawan yang kerja zakat Kedah. Saya kata harap-harap pengurusan zakat di negeri Kedah ni hebat. Seperti mana hebatnya menara zakat yang didirikan tu lah. Tak faham? Tak faham sudah. Dia saya berhenti dulu cakap tu untuk malam ni. InsyaAllah. Pendek dia ringkasan ayat tu dia macam ulangan. Memang Allah Ta'ala ulang. Itu antara uslub ataupun cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala bentangkan ayat dalam Quran. Sampai satu masa Allah Ta'ala akan ulang ayat yang lebih kurang sama untuk kita perhatikan, supaya kita
lebih ingat, lebih faham insya-Allah ya. Dia ulang kali kedua ni bukan untuk kita boring. Dia ulang kali kedua ni sepatutnya kali pertama faham lagi, faham. Ulang kali kedua faham lagi, bertambah faham sepatutnya. Itu yang dimaksudkan pengulangan dalam ayat Al-Quran. Ini memang salah satu daripada cara Allah Ta'ala buat ialah at-tikrar, dia panggil pengulangan. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk, masih lagi ada kaitan dengan harta, tetapi dia akan masuk kepada bab jual beli lah, ayat 275 insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang terkesak bahasa dan sebagainya adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita bincang berkenaan dengan infak, memberikan panduan, memberikan sedikit pengajaran kepada kita bersama insya-Allah. Mudah-mudahan terus terus membakar semangat kita untuk infak jalan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafur